dalam sirah ni lah, bila kita baca tengok ujian pertama, Aminah berkahwin dengan Abdullah, tak sampai setahun Allah SWT tarik nyawa Abdullah. Ketika Nabi SAW masih berada dalam kandungan ibu dia, baru beberapa bulan. Itulah ujian pertama yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dewan ni, kita ni dalam dewan ni pagi ni, kalau tanya siapa yang ayah dia meninggal, dia duduk dalam kandungan, saya rasa tak sampai 5 orang. Tak sampai 5 orang ke tak ada. Gini yang depan ada tak? Yang dia, bukan dia meninggal, kalau dia meninggal tak ada di sini lah. Yang ayah dia meninggal, dia dalam kandungan. Ni depan saya ada tak? Memang tak ada dah. Tuan-tuan nampak tak saya nak beritahu? Saya nak beritahu bahawasanya di dalam alam ini yang paling berat sekali diuji oleh Allah dengan ujian dan percubaan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kita. Bukan kita. Sebab tu bila kita ada ujian, rasa lemah, rasa macam tak jumpa jalan keluar, Allah Ta'ala bagi ujian, baca kisah hidup para Nabi dan Rasul, kita akan nampak kecil ya ujian kita. Kita akan rasa kecil saja ujian yang Allah uji kita. Hak ujian pertama ni pun tak ada orang dah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah, tidak pernah melihat wajah ayahnya. Dia bukan meninggal, ayah Rasulullah bukan meninggal ketika Nabi berusia 6 tahun, bukan ketika Nabi berusia 2 tahun, tetapi meninggal ketika Nabi berusia 3 bulan dalam kandungan, lebih kurang, ataupun 6 bulan dan sebagainya. Yang sahih memang Nabi berada dalam kandungan ibu beliau. Kerana apa? Ulama sebut ujian pertama ini, yang paling berat ini, kehilangan seorang lelaki yang akan memberi nafkah kepadanya, iaitulah ayah. Seorang lelaki yang bernama ayah, yang selalunya akan mempertahankan fizikal anaknya. Seorang lelaki yang bernama ayah, yang akan memberikan kasih sayang tambahan kepada anaknya. Allah tarik awal supaya apabila nanti kerap kali kami turunkan ujian kepada kamu wahai Muhammad, tempat untuk kamu mengadu ialah Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak sebut ayah, Nabi tak sebut mak. Apabila menghadapi masalah dan ujian macam kita, kan? Kemudian tu hikmah dia. Nabi dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, bertepatan 20 April 571 miladi. Ingatlah, Nabi dilahirkan pada bulan April. Ni ulama falak kira ni kan ni. Ini ulama falak kira. Adakah 12 Rabiul Awal itu sepakat seluruh ulama ataupun khilaf? Sepakat ke khilaf? Jawapan dia khilaf. Memang hebat lah. Yang jawab khilaf boleh balik awal. Kan? Sebab ramai kita ingat 12 Rabiul Awal tu ittifaq. Maksudnya tidak ada khilaf. Maksudnya semua ulama berpendapat begitu. Tidak. Bukan semua ulama berpendapat 12 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat 10, ada yang, tapi Rabiul Awal. Yang tak ada khilaf, Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Tahun berapa? Waktu tu tahun berapa hijrah? Mana ada hijrah? Rasulullah baru dilahirkan, tak ada hijrah. Dan juga orang Arab ketika itu, dia tidak ada satu tarikh khas tahun berapa tak ada. Seluruh Arab. Lepas Nabi dah wafat, barulah Sayyidina Umar bincang dengan ahli syura, kita nak pilih peristiwa apa untuk dijadikan tahun mula perkiraan Islam, tahun Islam. Jom kita pilih peristiwa apa. Maka bermesyuarat, mereka memilih peristiwa hijrah. Jadi kalau tanya Rasulullah lahir tahun berapa hijrah, boleh jentik telinga orang tanya tu lah. Tahun berapa hijrah, mana Nabi hijrah lagi? Okey, sebelum hijrah. Sebelum hijrah boleh sebut betul. Berapa tahun sebelum hijrah. Kalau tahun miladi,
571. Hari ni 2000. Oh, lambat pula dah. Tu nak abang kata warok lah tu. Nak abang kata reti hak hijrah 14 2000 ni tak nak pandai. Kan? M tu kita sebut Masihi ataupun yang lebih tepat miladi, kelahiran. Kelahiran siapa? Isa alaihissalam. No? Maksudnya 2018, kelahiran Isa 2018 tahun yang lalu. Nabi lahir 571 miladi. Maksudnya Nabi lahir sebelum Nabi Isa 571 tahun. Kan banyak ni maklumat ni. Okey. Okay, yang ni 20 April tu juga tidak ittifaq di kalangan ulama falak, bahkan saya rasa lebih daripada tiga pendapat tentang tarikh miladi kelahiran Rasulullah. Tarikh miladi, lebih daripada 3 pendapat. Tapi bulan April. Kemudian Nabi pun dinamakan dengan Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Fihr ibn Ghalib sampailah kepada Adnan. Orang Arab sampai hari ini hari ini dah kurang. Arab sebelum daripada Rasulullah sampailah zaman Rasulullah, tabi'in, sahabat tabi'in, tabi'in, mereka menjaga keturunan ini. Dia hafal. Bin apa, termasuklah Rasulullah sendiri yang Nabi menghafal sehingga nama yang tak silap saya yang ke-16, Adnan. Nama nenek moyang Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Tadi ni sampai ke-16 tu, yang tu dijamin oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri pernah sebut kepada para sahabat sampai ke Adnan. Selepas Adnan tidak ada hadis yang kuat yang menetapkan nama nenek moyang Rasulullah. Saya tengok ada orang buat apa kertas tu, poster tu kan, yang ada yang buat poster tu dijual di kedai, dia buat sampailah ke Ibrahim alaihissalam. Memang susur galur nenek moyang Nabi sampai ke Ibrahim, Ismail sampai Ibrahim. Cuma yang Nabi tahu, yang Nabi hafal sampai ke Adnan. Dan sebahagian ulama sebut antara cara untuk menguatkan hafalan, menajamkan keingatan ialah dengan menghafal nama-nama ini. Yang ini pendapat ulama lah, bukan hadis. Siapa nak kuat yang anak-anak menghafal sebagainya, hafalnya ni. Hafal nama ni ke-16 nama tadi. Okey. Kemudian setelah lahir ibu Rasulullah iaitulah Aminah. Suami tak ada, dah meninggal lama dah. Tengok dia pun kirimkan bayi tadi kepada Abdul Muttalib. Kirimkan kepada Abdul Muttalib. Rumah Rasulullah ni perkampungan Rasulullah. Kalau tuan-tuan keluar dari pintu Marwah tu, ambil ke kanan, jalan depan sikit, kemudian ke kanan. Dia panggil di situ Sy'ib Abi Talib. Sampai sekarang ni jadi dataran lah. Yang ada perpustakaan tu dia buat teruk pula dah. Kan? Duk sebut nama hak susah-susah. Perpustakaan Mekah di luar Masjid Haram, keluar daripada pintu Marwah tu ada satu kesakaan kecil, itulah rumah Rasulullah dilahirkan. Ahli keluarga Rasulullah semua situ, sekitar tu semua. Bapa saudara, Abu Talib, rumah Abdul Muttalib, semua dekat-dekat tu saja. Pilah situ sekali kan. Tapi jangan pergi semayang sunat. Bukan pergi main sunat situ, main sunat dalam. Kan, lepas tawaf main depan Kaabah kan, situ kita pergi tengok. Kita mengaji sirah, kita belajar sirah, kita pergi tengok, oh, ini kampung Nabi. Perkampungan asal Rasulullah.